Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi insya-Allah hari ini kita akan berkongsi sedikit pengetahuan berkenaan dengan tajwid. Artinya berkenaan ini adalah asas-asas tajwid yang perlu kita ketahui supaya kita boleh dapat membaca Al-Quran dengan lebih baik. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamul Quran wa 'allamahu. Di antara kalian semua yang terbaik adalah orang yang mempelajari Al-Quran, mengajar Al-Quran dan juga mempelajari Al-Quran, insya-Allah. Jadi kita kongsi serba sedikit insya-Allah berkenaan dengan asas tajwid. Kita tengok pada tajuk kali ini apa yang ingin diperkenalkan, apa yang ingin dikongsikan adalah berkenaan dengan hukum wakaf dan juga ibtidak. Makna wakaf itu adalah berhenti dan juga ibtidak itu adalah mula, cara kita nak memulakan balik bacaan. Jadinya insya-Allah kita pergi kepada pengertian wakaf. Wakaf ini adalah kita memutuskan ataupun memberhentikan bacaan Al-Quran kita dengan mengambil nafas. Kita baca, kemudian kita berhenti, kita ambil nafas baru. Dengan niat kita nak baca balik semula tersebut dengan jangka waktu yang lama. Tanpa ada jarak waktu yang lama, begitu maksudnya. Kemudiannya insya-Allah kita teruskan pada slide yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan jenis wakaf. Jenis wakaf ini terbahagi kepada beberapa, iaitu ittirar. Ittirar itu kita terpaksa. Terpaksa itu bagaimana? Iaitu kita berhenti, kita wakaf, berhenti disebabkan dengan sebab nafas kita tak cukup, ataupun disebabkan sesuatu perkara yang lain. Jadi wakaf ittirar ini boleh saja kita berhenti pada mana-mana tempat. Ittirar ini darurah. Darurat ni benda terpaksa. Benda terpaksa kalau kata sampai kalau kena makan daging khinzir pun kita dibenarkan untuk makan. Begitulah contohnya begitu. Jadi kita nak cerita bahawa kena tajwid, kita boleh berhenti. Walaupun bertanda lam alif dilarang berhenti, kita boleh berhenti. Janji jangan ambil nafas. Kalau kita berhenti, kita kena mulakan balik dengan perkataan ayat yang sebelumnya. Begitu aja. Jadi jangan sampai kita curi nafas. Curi nafas itu tidak dibolehkan. Nanti kalau kita buat perkara tersebut, maka ianya dipanggil sebagai kesalahan. Kesalahan dalam membaca Al-Quran, iaitu lahnun. Lahnun. Baik, yang seterusnya adalah wakaf ikhtibar. Ini wakaf ikhtibari, iaitu yang bermaksud ikhtibar ini pemberitahu ataupun yang dinamakan ini adalah wakaf yang kita diharuskan berhenti. Boleh juga kita dibolehkan, digalakkan kita untuk berhenti di tempat-tempat tertentu. Nanti kita akan tengok bagaimana, kat mana. Yang seterusnya, yang terakhir adalah ikhtiari, iaitu bebas. Ikhtiar ini adalah tempat mana kita nak berhenti bacaan tersebut untuk memberi tahu bahawa berkenaan dengan sesuatu hukum atau untuk kita menjawab sesuatu soalan. Jadi ada dalam bahagian ikhtiar ini ada beberapa bahagian, iaitu dalam tersebut ada wakaf tam dan wakaf kamil dan sebagainya. Jadinya bukan itu yang kita nak terang, kita nak cerita berkenaan dengan asas saja dalam pembacaan Al-Quran, insya-Allah, dalam mengenali wakaf dan juga tidak asasnya saja yang kebiasaannya kita nampak. Jadi sama ada baik berhenti ke, baik sambung ke dan seterusnya. Baik, insya-Allah. Yang seterusnya berkenaan dengan tanda wakaf. Wakaf ini tanda-tandanya ada tanda mim, lam alif, jim, sad lam ya, qaf lam ya, tanda 3 titik ni dan juga sin. Kesemua tanda ni kita selalu nampak di dalam Al-Quran. Jadinya mim ini membawa maksud kepada wakaf lazim, lam alif membawa maksud kepada adamul wakaf, jim iaitu wakaf jaiz, sad lam ya itu wasal aula, qaf lam ya itu wakaf aula, sin wakaf mu'anaqah. Ni saya dah tulis kat sini. Dan juga 3 titik ni wakaf mu'anaqah dan sin ialah tanda saktah. Jadi mim berbawa maksud wakaf lazim. Kita berhenti itu secara lazimnya, iaitu kita mesti berhenti. Mesti berhenti. Ada nampak lambang mim, maka mesti berhenti. Yang seterusnya tanda lam alif. Lam alif ini jangan berhenti. Itu dia, jangan berhenti. Tapi disebabkan kalau tak cukup nafas, boleh berhenti.
Nah, jangan sampai curi nafas. Curi nafas itu yang tidak boleh. Baik, yang seterusnya, senang cerita semua tanda yang ada dalam ni, termasuk dengan semua tanda dalam ni, walaupun ada yang dilarang berhenti, boleh berhenti. Yang dilarang berhenti satu je lah kan. Jadi boleh berhenti, tapi jangan curi nafas je. Syaratnya jangan curi nafas dalam pembacaan Al-Quran. Baik, yang seterusnya, jim, iaitu berhenti boleh, teruskan bacaan boleh. Nanti saya akan buat contoh. Soal lam ya kita kenal dulu nama. Itu dipanggil sebagai wasal awla. Wasal ini sambung itu lebih baik. Aula itu lebih baik lah. Waqaf aula iaitu berhenti lebih baik. Waqaf berhenti, aula lebih baik. Waqaf mu'anaqah iaitu kena berhenti salah satu antara dua titik ni, sama ada titik yang pertama kita nak berhenti ataupun titik yang kedua. Nanti kita tengok contoh. Dan sin kecil iaitu saktah. Kita berhenti tanpa mengambil nafas. Tanpa mengambil nafas. Kita hentikan bacaan dalam lebih kurang dalam jangka masa 2 harakat begitu. Kemudian kita sambung balik. Dikira sebagai harakat boleh lah. Contoh dah. Tanda titik 3 titik ni, iaitu ada pada 2 tempat ni. Boleh berhenti salah satu. Jangan berhenti pada kedua-duanya. Berhenti salah satu. Contoh saya baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Ataupun saya baca, Zalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Berhenti salah satu. Dan yang ini contoh, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Berhenti pun boleh, tapi yang lebih baiknya sambung. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sambung lebih baik. Seterusnya kita tengok contoh seterusnya. Wa iza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Jadi ini berhenti lebih baik. Tanda qaf atas ni berhenti lebih baik, insyaAllah. Baik, kita tengok. Jadinya insyaAllah untuk kali ini ialah daripada segi mim. Mim. Jadi mim ni ada perbezaan. Mim ni kalau kita perhatikan, mim ni untuk yang wakaf mim dia tak ada ekor. Dia tak ada ekor macam mim yang di bawah ni. Mim yang ada di bawah ini dia akan jadi hukum lain. Yang ini mim ini. Okey, baik. Saya buat contoh, maka dia lazim untuk kita berhenti, wakaf lazim, maka mesti kita berhenti pada bacaan ini, pada ayat pada perkataan ini, insya-Allah. Saya bacakan, insya-Allah. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ambil nafas balik. Allazina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Okey, baik, insyaAllah. Yang seterusnya, kita tengok pada contoh yang seterusnya, iaitu jim. Jadi boleh berhenti ataupun boleh sambung antara kedua-duanya. Boleh. Diharuskan. Ini nama dia dipanggil sebagai wakaf jaiz. Diharuskan. Jadi kedua-duanya baik-baik. Saya bawa contoh, insyaAllah. Au ka sayyibin minas samai fihi zulumatun wa ra'dun
وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم. Baik, disebabkan saya tak cukup nafas, saya berhenti di azanihim. Ini dipanggil sebagai wakaf itirar. Yang darurah, yang terpaksa kita berhenti sebab tak cukup nafas. Kalau tidak nanti saya akan cuik nafas. Jadi macam mana? Saya patah balik. Ambil balik dekat perkataan ini. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Jadinya saya berhenti dekat maut ni. Saya berhenti dekat la wakaf jim ni. Baik, kalau anda kata saya nak sambung pun boleh. Contoh, yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim min as-sawa'iqi hazaral mauti wallahu muhitun bil kafirin. Macam tu lah. Jadi sambung boleh, berhenti pun boleh. Cuba kita perhati mim. Atas ta ni ada mim. Nah, yang ini pun ada mim. Jadi yang di bawah ini hukumnya iqlab. Mim ini adalah mim iqlab. Digantikan tanwin, sepatutnya tanwin. Digantikan dengan mim kecil. Tapi mim dia ada eko. Yang ni mim tak ada eko. Bezanya kedua tu lah. Mim yang tak ada eko ni berhenti. Mesti berhenti. Yang mim yang ni dia jadi hukum iqlab. Nanti kita akan masuk bab iqlab. Iqlab ini kita nak sebut mim tapi tak dapat b. Makhraj huruf mim kedua bibir kan, tapi dia tak dapat b. Begitu. Nanti kita masuk dalam bab yang lain insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Kita tengok yang seterusnya insya-Allah. Tak berhenti boleh. Yang seterusnya adalah yang tanda sin. Yang tanda sin ini, sin kecil ni, kita berhenti tanpa mengambil nafas. Contoh wa qila man raqa. Saya terhenti tanpa mengambil nafas. Baik, yang seterusnya iaitu lambang bukan qaf lam ya ni. Qaf lam ya ni saya buat contoh. Kita terus pergi kepada lambang lam alif. Ni lambang lam alif ni iaitu adamul waqaf. Adamul waqaf makna kata dihapuskan waqaf. Makna kata tak boleh waqaf lah, tak boleh berhenti. Tapi kalau tak cukup nafas boleh berhenti. Jangan sampai curi nafas. Itu tak boleh lah. Saya buat contoh, saya terus baca daripada sini. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da allazi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyun wala nasir. Jadinya tak berhenti di sini. Tapi kalau tak cukup nafas boleh berhenti, kemudian ambil balik, ambil bakat ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallah. Contoh. Lepas tu berhenti, tak cukup nafas, sebabkan nafas pendek kan. Ambil, lepas tu berhenti dekat minallah. Ambil ma laka minallahi min waliyyun wala nasir. Boleh berhenti salah satunya. Jadi bukan boleh berhenti salah satunya, mana kata boleh berhenti. Berhenti yang ini ni yang dipanggil sebagai contoh yang tadi tu ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallah. Saya berhenti ni itu dinamakan sebagai wakaf ittirar, terpaksa, darurat. Kalau kita nak berhenti di sini pun boleh juga. Contoh baca dari sini, wala in taba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilm. Nafas habis. Terjengak-jengak kan. Jadi boleh berhenti. Kemudian ambil balik. Itu nama sebagai dinamakan sebagai wakaf ittirar. Insya-Allah. Baik, insya-Allah. Yang ini pula berkenaan dengan perkongsian yang mana saya nak bagi tahu jangan ambil balik sekiranya kita berhenti dengan berhenti yang ittirar, iaitu berhenti kerana tak cukup nafas tadi. Kita ambil perkataan semula, makna kata kita mulakan balik bacaan.
dengan perkataan-perkataan yang ada di atas yang saya buat contoh ni. Sekejap saya tunjukkan. Yang ini, sekiranya ada. Sekiranya ada perkataan ini, jangan mulakan dengan selepas dia. Ambil yang ini dulu. Contoh, saya buat contoh. Saya baca daripada sini. وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ. Okey, baik. Saya tak cukup nafas. Contoh, saya berhenti di situ. Kemudian dalam nak mengambil balik, ambil dengan perkataan ini. Termasuk dengan yang ini. La, lam, lan, illa. Jangan bermula selepas daripada dia. Contohnya saya baca, saya ambil daripada sini. Nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Jangan. Bacaan tersebut tak sempurna makna dia. Ambil balik dekat perkataan la ni. Bagi mengelakkan yang tak faham berkenaan dengan maksud Al-Quran, ambil dulu perkataan ini. Ini semua perkataan nafi. Yang ini perkataan pengecualian. Jadi ambil balik, saya dah berhenti la nufarriqu baina ahadim minhum, kemudian saya ambil balik dekat la ni. La nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Macam tu. Ambil dengan perkataan yang ini. Jangan bermula selepas daripada perkataan yang seterusnya ni. Contoh macam ada dalam alif, ataupun ada lam, ataupun ada lan, ataupun illa. Jangan ambil perkataan selepas dia. Ambil yang dia. Boleh insyaAllah. Allah Ta'ala alam. Untuk bahagian tersebut ni, ini sebagai pengusian peringatan daripada saya untuk permulaan ayat nak ambil balik. Saya rasa sekadar itu saja. Saya ucapkan terima kasih kerana sudi mendengar. Dan atas perkongsian ini, moga kita dapat ambil manfaat bersama. Semoga pahala itu dapat kita, amalan itu kita dapat kongsi sama-sama insya-Allah. Mana yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang mana yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullahu khairan. Barakallahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.